Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, ini adalah Hello Beauty saya awal tahun lepas. Di dalam tempayan saya akan tunjukkan keadaan dia kini, lebih besar dan subur, dan juga saya ingin kongsikan kepada peminat Hello Beauty semua bagaimana saya menggunakan medium dan bagaimana saya maintain pokok ini. Dan saya rasa pada siapa yang mengenali saya secara FB, secara maya, tahu bahawa Hello Beauty ini menjadi kegemaran keladi saya sejak bertahun-tahun. Dan sudah tentulah dalam kita menjaga pokok ni tak semua ianya dalam keadaan TikTok kan. Tapi apa yang menyebabkan pokok Hello Beauty ni lebih kayangan daripada kayangan sekarang yang orang anggap? Dan saya juga pernah menerima kecaman dan juga sokongan secara positif apabila saya meletakkan harga yang agak tinggi terhadap sebahagian daripada Hello Beauty yang saya jual. Dan harga yang saya letak tu bukan sebab suka-suka atau ingin jadi kaya cepat, tidak, tetapi ianya adalah berdasarkan komitmen di sebaliknya. Dan sekali lagi, apa yang menyebabkan pokok kayangan Hello Beauty ni lebih kayangan? Okey, satu adalah kesuburan. Sekiranya kita nak jual dengan harga yang agak tinggi, kita bukan saja menjual dia kerana reputasi, kita nak orang puas hati. Okey, kalau kita jual dengan harga yang orang tengok agak macam tak munasabah, kita kena pastikan pokok kita adalah dalam keadaan yang TikTok, ataupun setidak-tidaknya keadaan daun tu agak cantik dan mampu membuatkan orang tersenyum lebar apabila mengambil pokok daripada kita. Okey, sekiranya pokok itu tidak berapa comel, orang kata kondisinya tak berapa comel, dari situ kita boleh turunkan harga dan sebagainya. Sebab ada kalanya pelbagai cabaran akan timbul kan, macam belalang lah, penyakit, itu semua normal. Okey, satu lagi, kita jangan sayang nak cantas dahan yang separah patah, yang dah ke tanah, sebab daun tu bila dia mencecah tanah dia mudah kena jangkitan dan rosak. Okey, maintenance perlu berterusan dan istiqamah. Okey, tanah yang saya biasa guna, banyak jenis medium sebenarnya yang saya guna, tapi ini adalah yang terbaik yang dapat saya kongsikan. Saya turut menggunakan tanah merah topsoil, bukan tanah merah yang buat tambak rumah ya. Kalau buat tambak rumah tu memang keras kedegak. Okey, biasa topsoil merah ni adalah tanah lapisan bukit yang paling subur ataupun yang paling atas. Dan kebiasaannya digunakan untuk landscape, untuk dekor landscape ya. Dan tanah ni dia punya keistimewaan, dia nampak bila kita letak dia nampak macam keras padat, tapi bila dia dah kering, bila kita korek dia gebu. Jadi dia bermakna dalam dekat tanah tu dia bukanlah terlalu padat, sebab walaupun dia berat dan padat, tapi ia juga peroi. Anda bolehlah juga campur dengan tanah sawit pure ataupun jenis tanah bakar, tapi 70% haruslah tanah topsoil merah ni. Dan percaya atau tidak, dalam pasuan yang anda lihat sekarang ni, topsoil ini sudah lebih 2 tahun dan dah bertukar-tukar pokok pun. Okey, tapi sudah tentunya bila setiap kali kita tukar pokok, kena ada tambahan tanah dan juga baja. Jadi kita lihat betapa kualitinya tanah tu dalam pasuan besar. Walaupun dah 2 tahun, saya masih boleh gunakan untuk tanaman. Dan bagi baja, kebiasaannya saya menggunakan siraman baja AB secara berkala. Saya juga gunakan semburan organik seperti Bactova. Dia punya harga memang agak mahal ya, Bactova, baja tinja ayam, bokashi. Jadi saya agak meletakkan pelaburan yang agak tinggi untuk memastikan pokok-pokok ini sihat dan subur. Tapi kita janganlah baja secara berlebihan, berkala saja. Mungkin kita jangan pening sangat, kita boleh selang seminggu, selang 2 minggu untuk baja-baja tertentu. Begitulah seterusnya. Kalau bagaimanapun, kita boleh juga menggunakan baja organik yang lain yang lebih harga lebih berpatutan, yang murah, bergantung kepada suasana kita menjaga. Macam tempat saya ni pinggir bandar, so sangat hardcore cabaran. Kalau orang tak sabar memang semua nak meracun sajalah. Jadi
Saya memang mengelakkan daripada racun sebab saya menggunakan laman kecil saya ni sebagai laman dapur dan sebagainya. Jadi saya banyak bertumpu kepada organik kecuali butiran racun siput. Dan itulah sebabnya ada kalinya harga yang saya letakkan mungkin kelihatan agak tinggi. Walau bagaimanapun pos ini bukanlah untuk iklankan pokok yang saya jual, kerana ketika ini dirakamkan tiada hilo yang saya iklankan dalam masa terdekat ketika status ini dibuat, ketika video ini dibuat. Mungkin dalam sebulan 2 bulan baru saya mungkin akan mulakan jualan semula sekiranya bersedia, kerana kebanyakan daripada hilo saya sendiri adalah untuk koleksi peribadi, kerana saya ada impian sendiri untuk bagi rumah saya penuh dengan Hilo Beauty ini. Okey, kembali kepada tips tanaman dan cara saya tanam. Okey, Hilo Beauty ni sangat susah nak beranak melainkan betul-betul matang. Menurut kajian botanikal, dia berbunga, tapi kadang-kadang 4-5 tahun sekali saja dia akan berbunga, tapi tak semua. Dan ia masih lagi ialah dia pernah menjadi pertikaian tentang keluarga Alocasia Caladium. Itulah mungkin sebabnya sangat sesuai lah dinamakan komando, sangat pandai menyamar kan. Okey, ini adalah sebahagian daripada saya punya semayan ubi, ada yang jadi, ada yang tak jadi, dan waktu kecil macam ni memang sangat-sangat fragile. Ini yang dikatakan besar kuku, tompok pun belum keluar lagi. Okey, dan waktu kecil ni akan mengambil masa sangat lama, berbulan untuk besar. Okey, bila dah start saiz macam ni, dia akan mula stabil. Okey, saya tunjuk pokok Alternatra ni bukannya apa, untuk kawalan biologi secara semula jadi. Saya suka tanam keliling dengan pokok saya sebab tempat saya agak hardcore dengan serangan belalang, and then saya memang tak gunakan racun kimia kecuali racun siput, sebab saya menggunakan laman ini sebagai laman dapur juga, dan juga laman bermain kanak-kanak, dan sebab itulah saya tidak menggunakan langsung semburan racun. Jadi agak mencabar, saya perlu menanam pokok-pokok tersebut. Okey, ni kembali balik video tu supaya saya boleh cerita balik tentang semayan kecil ini. Akan mengambil masa sangat lama ya. Ketika ni agak lama untuk besar, tapi bila dah start setengah jengkal macam tu, dia akan mula cepat membesar dan stabil. Okey, ini Alternatra. Kalau kita nak cantik, ada macam-macam color, ada hijau, putih. Sebahagian tempat benda ni boleh juga makan, dikenali sebagai bayam Brazil hiasan juga. Jadi ia akan membuat benteng untuk pokok kita lah. Kalau tengok lubang-lubang tu, kebiasaannya belalang atau serangga tertentu dia suka makan daun keladi kan. Jadi bila dia nampak pokok ni, dia akan attack lah, akan serang pokok kecil tu dulu. Ianya bukanlah 100% mujarab, tapi ia membantu mengurangkan serangan pada pokok-pokok lain, sebagaimana fungsi pokok mengerus Jepun dan juga jenis pokok Tunera. Ia menarik perhatian lah. Okey, sebenarnya banyak sangat tentang hilo ni, sejarah hilo ni yang saya nak kongsikan, tapi saya rasa tak cukup masa di sini, panjang sangat membebel, jadi mungkin di lain masa. Okey, untuk pengetahuan kilat sebelum saya menutup, Hilo Beauty ni ada banyak versi, orang kata adik-beradik. Ada yang batang lebih gelap lagi, tapi secara nyatanya fizikal dia sama ya, bukan marantum yang sering kali jadi pertikaian tu. Okey, dan versi Hilo Beauty yang lebih rendah sikit fizikalnya kita boleh dapati di Hawaii. Okey, banyak sangat cerita pasal Hilo Beauty ni, kalau ikutkan tak habis. Okey, ini adalah sebahagian daripada pokok Hilo Beauty yang terkini. Okey, inilah hasilnya daripada dekorasi saya yang saya pernah kongsikan di YouTube, menggunakan medium tanah yang sama, campuran topsoil, tanah sawit dan beberapa bahan organik lah, seperti kompos kayu, dedaunan kering. Semoga perkongsian ini dapat memberi sedikit lah manfaat untuk semua. Kepada peminat pecinta Hilo Beauty, yang saya rasakan pokok ini agak unik, istimewa, original, dan ia merupakan khazanah negara yang harus diangkat tinggi. Bukan sebab hanya kerana kita anggap ianya mahal, kita mungkin boleh kaya cepat dengan kehadirannya. Bukan begitu. Ia lebih daripada itu. Bagi saya ia ada nilai sentimental yang agak tinggi,
dan insya-Allah dengan penjagaan yang baik dan juga izin darinya, pokok kita akan menjadi subur, cantik dan insya-Allah akan lebih disegani.